Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Bangsa Bubble episod keempat. Hari ini kita mempunyai seorang tetamu yang sangat istimewa bersama kita, iaitu saudara Haris Idham. Yes, thank you Naim. Saudara Haris Idham, untuk mereka yang belum mengenali beliau, adalah calon bagi Perikatan Nasional untuk pilihan raya umum yang lepas di Parlimen Balik Pulau. Dan kini beliau juga adalah salah seorang daripada calon yang sedang bertanding untuk pemilihan bersatu sesi kali ini, dan beliau akan sedang bertanding untuk jawatan Exco Armada Nasional. Selamat datang Haris. Thank you, selamat datang. Terima kasih jemput. Okey, jadi pada malam ini kita akan bincang sedikit berkenaan dengan pemilihan bersatu. Tetapi sebelum kita pergi kepada topik-topik itu, mari kita mulakan something light lah. Kita bincangkan berkenaan dengan belanjawan yang baru sahaja diumum oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada Jumaat yang lepas. Jadi sebelum kita pergi kupas isu tu, saya nak tanya Saudara Haris, apa pandangan anda berkenaan dengan belanjawan tersebut? Okey, betul, belanjawan telah pun dibentang pada hari Jumaat lepas, dan pada ketika itu saya dan rakan-rakan sibuk berkempen untuk pemilihan parti, jawatan-jawatan yang dipertandingkan, tetapi sempat jugalah baca dan dengar pandangan-pandangan orang. Gambaran generik ataupun kasar dahululah, saya melihat PMX menumpukan soal redistribution of wealth. Negara ini, khazanah negara ni redistribution untuk diagihkan dengan adil. Sama ada perkara itu berjaya atau tidak, kita akan lihatlah dalam masa setahun. Gambaran kedua yang saya nampak sebelum kita pergi ke spesifik detail adalah PMX cuba nak meyakinkan bahawa ada penurunan defisit daripada 4.3% ke 4%. Dan juga satu lagi highlight berkenaan dengan belanjawan tu, dia siap sediakan ground untuk penarikan subsidi RON 95 lah. Saya rasa 3 perkara itu adalah perkara yang pop up ketika pembentangan belanjawan. Tapi tentunya kita akan bincang dengan lebih detail. Tapi pada peringkat awal itulah 3 perkara yang saya boleh cerita dulu. Okey, kita mulakan dengan perkara yang baik dulu. Bagi saya, belanjawan 2025 ini ada juga beberapa perkara yang baik. Contohnya banyak bantuan untuk warga OKU, banyak bantuan untuk warga emas, banyak pelepasan cukai untuk kumpulan-kumpulan tersebut juga. Ada peningkatan kepada beberapa bantuan, misalnya sumbangan tunai rahmah, SARA untuk mereka yang bujang. Dan juga saya rasa, bagi saya lah, antara benda yang paling penting sekali adalah berkenaan dengan peningkatan gaji minima. Daripada 1,500 hinggalah ke sekarang naik kepada 1,700. Jadi peningkatan sebanyak RM200 untuk semua pekerja-pekerja minimum wage ni, ataupun yang sekarang ni menerima gaji minima. Tapi of course bagi saya berkenaan dengan yang positif tu, misalnya seperti gaji minima, RM200 tu bukanlah satu jumlah yang begitu besar. Saya tak nak diskredit semua usaha-usaha daripada kerajaan ini, tetapi bagi saya ini adalah permulaan yang baik. It's a continuation from before. Sebelum ni kita ada beberapa kali gaji minima ini telah naik, sekarang naik lagi kepada 1,700. Tetapi kalau kita tengok berdasarkan recommendation ataupun cadangan-cadangan daripada kebanyakan syarikat-syarikat, kebanyakan daripada pekerja-pekerja ataupun badan bukan kerajaan, banyak yang cakap masih tak mencukupi lah. Jadi diorang kata sekurang-kurangnya kena 2,000 lebih. Ada yang siap kata sampai 3,000 lebih. Jadi pandangan saudara Haris pula macam mana? Apakah perkara-perkara yang highlights yang bagi saudara Haris yang paling baik sekali daripada belanjawan ini? Okey, baik. Kita stick to this topic, gaji minimum. Kenaikan RM200 daripada RM1,500 ke RM1,700. Pertamanya, saya bersetuju perlu ada kenaikan gaji minimum kerana base kita agak rendah berbanding negara-negara lain. Itu yang pertama.
Kedua, saya juga bersetuju di mana kenaikan itu 200. Maksudnya kenaikan itu tidak terlalu mendadak. Kerana perkara ini kita juga harus mempertimbangkan soal SME, soal majikan yang mempunyai profit margin yang tidak besar. Jadi kalau kita naikkan gaji minima ini ke 2,000 terus, lonjakan itu mungkin akan menjadi terlalu berat sehingga majikan tidak mampu membayar. Jadi kenaikan 200 ini saya fikir munasabah. Tetapi kita juga harus pastikan bahawa majikan-majikan ini tidak pass the bill to the rakyat. Maksudnya bila contohlah kalau orang itu perlu belanja lebih setiap bulan kerana gaji minimum dah naik. Jadi takut barang-barang yang dijual itu pun akan dinaikkan harga. Dan last sekali rakyatlah juga yang perlu membayar harga yang tinggi untuk keperluan-keperluan. Jadi ini juga satu perkara yang harus diimbangkan. Betul, kita nak gaji minimum yang lebih supaya rakyat dapat merasa gaji yang sedikit baik, supaya hidup lebih selesa. Tapi dalam masa yang sama, majikan-majikan ini juga tidak boleh mengambil kesempatan itu untuk menaikkan harga ataupun servis-servis, kos servis yang mereka berikan perkhidmatan itu kepada rakyat. Jadi balance itu perlu di antara dua perkara ini. Tentunya gaji minimum ini adalah satu garis panduan yang wajib diikut, dan saya rasa pemantauan juga harus diperketatkan supaya semua orang patuh. Kerana sekarang ini seperti Naim juga tahu, walaupun gaji minimum 1,500, tapi banyak juga komplain yang mengatakan bahawa ada majikan-majikan yang tidak membayar 1,500 pun. Banyak side deals dengan employer-employee ini. Jadi itu juga harus kita bantras supaya bila kita sebut 1,700 ini inisiatif kerajaan, maka semua harus patuh dan ikutlah. Salah satu perkara yang sering dibincangkan berkenaan dengan gaji minima ini adalah itulah dia akan memungkinkan meningkatkan inflasi kerana SME akan naikkan harga, dan juga ada sesetengah SME yang akan kurangkan pekerja mereka. Jadi kalau mereka sekarang ni ada 500 pekerja, tiba-tiba gaji minima naik, kos operasi menjadi terlalu tinggi, jadi diorang kurangkan pekerja. Jadi itu bukan sebenarnya intended consequences yang kerajaan mahukan, tetapi itu mungkin terjadi. Tapi bagi saya RM200 ni mungkin tidak terlalu besar. Betul. Untuk perkara itu berlaku. Dan juga sebenarnya ada grace period. Kalau kita lihat kerajaan bagi tempoh 6 bulan bagi syarikat yang mempunyai staff kurang daripada 6 ke 5, 6 bulan. Jadi masih ada grace period untuk syarikat-syarikat SME yang masih kecil lah. Tapi saya juga faham, saya pasti SME yang mempunyai ramai pekerja, tapi banyak pekerja yang low skill. Jadi kos operasi mereka memang akan meningkat secara mendadak. Jadi masih berkenaan dengan isu belanjawan ni lagi, apa pula perkara-perkara yang saudara Haris rasa bukanlah teruk tapi mungkin boleh ditambah baik lagi? Berkenaan dengan gaji, sikit lagi sebelum kita move on to soalan ini. Sebelum mereka mengumumkan kenaikan gaji minimum ke 1,700, saya rasa mereka perlu melaksanakan libat urus yang mendalam dengan SME dan perlu mendapat persetujuan. Kalau tidak, polisi kerajaan ini hanya akan menjadi polisi tanpa diikutilah oleh SME ini kerana libat urus tidak diadakan dan persetujuan itu tidak tercapai. Kadang-kadang berlaku juga perkara itu kerana saya juga dengar bahawa banyak juga majikan yang belum bersetuju sepenuhnya dengan kenaikan 1,700 ini kerana mereka melihat bahawa kemampuan mereka belum cukup untuk menampung bil itu. Tapi itu satu perkara yang kita boleh bincangkan sekejap lagi. Berkenaan dengan perkara-perkara yang boleh ditambah baik, contohnya PMX sebut beberapa kali dalam ucapan belanjawan berkenaan dengan maha kaya dan beberapa cukai telah pun dikenakan dan beberapa subsidi telah pun ditarik daripada maha kaya ni. Dan anggarannya kerajaan akan save lebih kurang 7 hingga 10 bilion ringgit. Dan sumbangan tunai rahmah yang disebut oleh Naim tadi itu akan menelan belanja sebanyak 3 bilion ringgit. Dan kita tidak tahu selebihnya. Penambahan 3 bilion ringgit. Penambahan 3 bilion ringgit. Jadi kita tidak tahu
duit yang dah dikumpul hasil daripada potongan subsidi itu akan disalurkan ke mana. Saya rasa sedikit lagi clarity, sedikit detailing perlu diberikan oleh PMX, tapi saya nampak yang pada kali ini banyak projek-projek besar yang diumumkan yang akan dijalankan di Sabah dan Sarawak. Saya melihat Sabah dan Sarawak pada bajet ini akan mendapat satu alokasi yang agak besar. Tentunya bajet yang dibentangkan adalah bajet yang paling besar dalam sejarah. Itu lazim setiap tahun. Kerana itu menunjukkan bahawa Malaysia economy is a growing economy lah. GDP kita sentiasa berkembang. Tetapi ramai orang mengatakan bahawa bajet ini sangat tertumpu kepada golongan B40. Bukan saya nak kata tak betul. Betul. B40 ini golongan yang perlu dibantu. Tetapi M40 juga mengeluh kerana mereka merasakan bahawa apabila terlalu banyak bantuan kepada golongan-golongan lain, mereka yang di pertengahan ni bakal turun ke bawah kerana bantuan kepada sektor ini ataupun grup ini tidak begitu inklusif dan cukup. Ada, tetapi M40 lah yang banyak merasakan bahawa kerajaan beri tumpuan yang terlalu banyak kepada B40. Bagi saya pula, tadi saudara Haris sebut pasal maha kaya kan. Sebenarnya persoalan yang paling penting sekali sebenarnya siapakah maha kaya ni. Kerana PMX sebut beberapa kali, lebih daripada 3 saya kira, berkenaan dengan maha kaya perlu tarik subsidi daripada maha kaya perlu bayar lebih cukai dan sebagainya. Tetapi ada satu permasalahan yang timbul kerana definisi maha kaya itu sebenarnya masih belum ada pun lagi. Jadi kerajaan masih memperincikan. Jadi saya sebenarnya questioning lah, saya persoalkan macam mana kerajaan boleh tahu berapa subsidi yang akan dijimatkan kalau tak bagi maha kaya ni subsidi, sedangkan diorang tak tahu pun maha kaya ni siapa, dan tak tahu berapa jumlah pun maha kaya ni. Ada top 15, tetapi top 15 berdasarkan apa. Ya, betul. Dan macam mana diorang boleh tahu fuel consumption T15 ni kalau diorang tak tahu pun T15 ni siapa. Julat sebenarnya yang maha kaya ni ada dalam bacaan yang saya baca. Dia dah definisikan RM12,000 satu isi rumah. Itu definisi maha kaya. Berdasarkan pendapatan. Tetapi berdasarkan kenyataan media daripada saudara YB Rafizi semalam, dia kata akan melibatkan beberapa faktor yang lain juga. Jadi kita boleh lihatlah ada sedikit percanggahan daripada perbahasan yang dikeluarkan oleh PMX di mana dia kata ini berdasarkan pendapatan. Tetapi belah Rafizi pula kata masih based on the padu punya naratif, iaitu akan lebih inklusif, akan mengambil kira beberapa faktor seperti tanggungan dan sebagainya. Tapi bagi saya lah, padu tu dah ada. Kenapa diorang tak boleh guna padu tu? Dan kalau kita sebenarnya disuruh untuk isi padu ni untuk menerima subsidi sebelum ini, kenapa data padu tu tidak digunakan untuk perkara ni? Ini satu rahsia yang bukan lagi rahsia lah, Naim. Kita panaskan sikit lah podcast ni. Rahsia yang bukan lagi rahsia adalah padu sistem yang gagal. Satu, kerana tidak ramai rakyat Malaysia yang percaya atas ketelusan data itu. Jadi tidak ramai yang mendaftar dan mengisi semua perkara yang padu minta, pertama. Kedua, dalam ucapan belanjawan PMX pun kita sedar dan kita perasan bahawa PMX tak refer to padu banyak kali pun. Mungkin sekali dua kali saja. Dan sekarang ini untuk menolak tepi soal padu ni, mereka dah perkenalkan T15, which is no more T20, T15 maha kaya. Lepas tu definisinya lebih kurang 12,000 per isi rumah. Itulah yang sekarang ini menjadi definition kepada orang yang tidak layak menerima subsidi. Bukan lagi padu lah, kerana data itu pun tidak cukup untuk nak menyelesaikan soal ini. Tetapi apa yang perkara yang lebih penting, Naim? Seperti Naim, saya alhamdulillah dan rakan-rakan lain lah yang berada di Lembah Kelang. 12,000 itu tidak kaya pun satu isi rumah. Dan untuk golongan yang ada pendapatan isi rumah 12,000 dan subsidi semua perlu ditarik dan cukai perlu diperkenalkan kepada golongan ini, 12,000 ini hanya boleh hidup dengan selesa. Nak kata kaya jauh sekali kehidupan di Kuala Lumpur, Selangor ataupun bandar-bandar besar di Malaysia ini. Jadi lagi sekali, saya lihat angka-angka ini seperti angka-angka yang
tak realistik lah. Kalau tanya saya 12,000 tu kita belum boleh label orang itu sebagai maha kaya. Kita boleh label orang itu sebagai selesa. Tapi nak kata maha kaya tu tidak. Saya tak percaya saya akan cakap benda ni, tapi saya lebih setuju dengan Rafizi lah punya approach. Walaupun padu tu gagal, tapi sebenarnya kerajaan perlu ambil kira banyak aspek. Kalau dia gaji 13,000 tetapi di Kuala Lumpur seperti saudara Haris kata, memang tak kaya lah. Tak kaya. Dia berbeza kalau berada di Perlis ataupun berada di negeri-negeri lain yang mempunyai ekonomi yang lebih rendah, harga barang yang lebih murah, sewa yang lebih murah. Jadi ini sebenarnya sangat membebankan, terutama bagi mereka yang tinggal di Klang Valley lah, di Kuala Lumpur, Selangor, dan bukan hanya mereka tetapi mereka di JB, di Pulau Pinang, di mana pengindustrian tu lebih, dan harga barang di sana seperti kita semua perlu akui lebih mahal. Jadi bagi saya ini sangat menyedihkan. Dan kalau kita tengok 12,000 tu sebenarnya kalau seorang bekerja dapat gaji 6,000, ada dua mata pencarian di dalam satu isi rumah tangga dah sampai dah. Dan bukan, saya rasa ramai yang masih tak tahu sebenarnya dekat luar sana, bukan hanya subsidi petrol saja ditarik, tetapi subsidi pendidikan dan subsidi kesihatan juga kemungkinan besar akan ditarik nanti. Ini perkara-perkara yang telah dihintkan di dalam perbahasan belanjawan yang dia telah diumumkan baru-baru ini. Jadi sambil kita berkata berkenaan dengan subsidi inilah, timbul satu lagi isu yang sekarang ni hangat diperdebatkan, iaitu berkenaan dengan RON 95. Betul. Jadi RON 95 ni kita dah clear dah kalau betul definisi RM12,000 pendapatan sebulan tu dah kira definisi sebagai T15. Sekarang kita nak tahu macam mana mekanisme pula apabila mereka isi di petrol. Pasal bila kita isi minyak di petrol, kita tak perlu tunjuk kita punya income slip kan. Betul. Jadi sekarang ni adalah beberapa cadangan. Kita nampak Menteri Pengangkutan YB Anthony Loke memberi cadangan untuk menggunakan MyCard. Ada yang seperti kalau kita tengok di penganalisis politik, ada yang menyatakan lebih baik kalau kita buat cash transfer, direct masuk bank. Ada yang suggest kita guna sistem yang sama seperti Budi Madani. Tetapi persoalannya kita dah lihat Budi Madani telah gagal sebelum ini. 300,000 rakyat Malaysia sepatutnya layak untuk menerima Budi Madani RM200, tetapi akhirnya hanya 115,000 sahaja yang dapat. Jadi mungkin selepas itulah mereka decide untuk tak nak menggunakan mekanisme yang sama. Jadi sekarang dia orang tengah explore mekanisme yang baru. Tetapi itu menimbulkan persoalan yang jauh lebih penting lagi, iaitu takkan baru sekarang korang nak fikirkan kot. Dah umum dalam belanjawan, Perdana Menteri sendiri dah sebut dekat parlimen, dah kata dah T15 maha kaya tak layak untuk dapat subsidi. Tapi cara mekanisme tu sendiri masih belum difikirkan. Dan benda ni bukannya baru. Kalau baru idea minggu lepas yang diorang belum hadam lagi, saja-saja nak umum, tak apa. Tapi benda ni dah dibincangkan secara khusus, secara mendalam bertahun-tahun lamanya. Sebelum ni pun waktu kerajaan Barisan Nasional pernah kerajaan memikirkan cara untuk membuat penyelarasan semula untuk subsidi petrol. Sekarang ni kerajaan ni dah masuk sejak day one lagi, diorang kata diorang akan buat penyasaran semula subsidi ini. Tapi sekarang bila dah umum hari Jumaat yang lepas, mekanisme itu masih belum tetap lagi. Jadi apa pandangan Saudara Haris berkenaan perkara ni? Betul lah tu. Satu perkara yang mungkin kerajaan Madani ini telah belajar daripada kesilapan adalah mereka memberi grace period lah. Paling kurang penarikan subsidi ini akan berlaku pertengahan tahun 2025, tak silap saya kan. Kesilapan ini yang mereka buat apabila mereka tarik subsidi diesel, bahawa di mana tarikan subsidi itu agak mengejut, dan kemungkinan besar juga ia mengakibatkan kekalahan kerajaan Madani ketika pilihan raya kecil Sungai Bakap, kerana penarikan subsidi itu berlaku betul-betul ngam-ngam sebelum pengundian. Kali ini dia dah bagi masa. Dari segi itu okey, tapi seperti the biggest point yang Naim sebut tadi itu, kaedah bagaimana nak laksanakan, bagaimana you nak pastikan yang subsidi ini diberikan kepada golongan yang betul, orang yang betul. Okey, contoh cadangan yang diutarakan oleh Anthony Loke, MyCard. Nak melaksanakan perkara ini bukan senang, kerana contoh
Saya golongan maha kaya. Saya ada pemandu kereta. Dia B40. Kalau nak isi minyak, saya suruh dia pakai IC dia. Dia layak terima subsidi. Saya punya kereta mungkin Mercedes, BMW, Porsche. Pakai dia punya MyCard, dia B40, saya terima subsidi. Kebanyakan maha kaya akan buat begitu kerana mereka mempunyai pemandu kereta, dan jaranglah pemandu kereta T20 ni juga T20. Selalunya mandu ni datangnya daripada golongan M40 ataupun B40. Jadi saya dah nampak perkara itu boleh berlaku. Tetapi satu lagi perkara yang mungkin senang sikit nak buat adalah cash transfer. Bagi saya itu lebih mudah untuk dilaksanakan kerana susah sikit nak abuse lah benda tu. Contohlah kalau golongan ini kita dah classify dia sebagai B40 dan layak menerima bantuan kerajaan untuk RON 95, maka kita berikan dia cash rebate. Sama ada lump sum setahun sekali ataupun per 6 months ataupun quarterly, supaya dia boleh guna duit tu untuk menampunglah peningkatan kos tu. Tapi di counter petrol station dan sebagainya, semua orang bayar flat rate lah. Cuma ada orang yang dah dapat cash transfer. Sama ada dia nak guna duit tu untuk menampung pembelanjaan itu ataupun lain, tak apa. Janji kerajaan dah bantu golongan yang patut dibantu. Jadi kalau tanya saya, sistem MyCard ini dia open untuk abuse, dan sistem cash transfer ini dia lebih mudah untuk dilaksanakan. Ya. Dan berkenaan dengan MyCard tu pun, kena ada cara untuk ada sistem. Perlu ada satu sistem dibangunkan untuk read the MyCard dan tahu sama ada anda penerima ataupun tidak. Betul. Dan saya pasti untuk membina sistem ini akan mengambil masa lebih daripada 6 bulan. Jadi apa sebenarnya plan kerajaan untuk membuat mekanisme ini kalau sistem mekanisme belum diputuskan? Kalau dah diputuskan nanti perlu ada sistem yang baru. Jadi dan sistem baru tu perlu masa untuk dibangunkan. Jadi bagi saya idea MyCard ni sangat besar lah, sangat pelik sekali dan bagi saya tidak patut dikeluarkan. Kalau nak bincang, sebenarnya diorang boleh bincang dalam WhatsApp group, tapi saya tak pasti kenapa YB Anthony Loke ingin melontarkan idea ni yang akan membuat semua rakyat Malaysia keliru berkenaan dengan perkara ni. Jadi satu lagi perkara yang telah tidak sebenarnya disebut di dalam belanjawan, tetapi ada juga intipati perkara tersebut di dalam belanjawan itu, iaitu berkenaan dengan RUU tahanan rumah. Jadi berdasarkan kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution, sekarang ini kerajaan akan sedang mempersiapkan sebuah rang undang-undang untuk membolehkan sesetengah daripada banduan first time offender dan sebagainya untuk melaksanakan tahanan mereka di rumah dan bukannya di penjara. Ini cadangan beliau adalah untuk memastikan bahawa penjara kita tidak terlalu sesak. Dan berdasarkan beliau juga 20,000 banduan akan boleh menggunakan mekanisme tahanan rumah ini jika mereka ialah melepas beberapa kriteria lah, iaitu tak ada masalah delinquentism or whatever dekat dalam penjara tu. Jadi tapi berkenaan dengan perkara ini bagi saya non-issue. Bagi saya 20,000 banduan ni kalau mereka memang first time offender dan masalah kecil misalnya, tak ada masalah lah. Jadi tak ada problem pun, cuma kerajaan perlu fikirkan mekanisme lah, mekanisme yang betul-betul untuk pastikan bahawa mereka tidak keluar daripada rumah, mereka dapat makanan yang secukupnya kerana di penjara ada diberikan makanan. Di rumah bagaimana pula mereka tidak boleh bekerja, kena fikirkan sewa, kena fikirkan penjaga dan sebagainya, dan kita perlu fikirkan keselamatan penjaga itu. Jadi ada banyak faktor-faktor yang perlu difikirkan oleh kerajaan, tapi saya rasa perbincangan berkenaan dengan mekanisme itu sekarang berada di belakang. Sekarang perbincangan yang lebih menarik ataupun perbincangan yang lebih hangat diperdebatkan adalah berkenaan dengan sama ada Datuk Seri Najib Razak akan dapat untuk melaksanakan hukuman beliau di dalam rumah beliau yang kalau kita pernah lihat seperti sebuah istana lah. Betul. Jadi apa pandangan Haris berkenaan perkara? Dia sebenarnya RUU tahanan rumah ni, dia ni untuk cater kepada satu orang sebenarnya. Dia bukan untuk nak cater untuk 20,000 orang yang Naim maksudkan tadi. Dia sebenarnya dia begini. Apabila addendum
yang kononnya mengatakan bahawa Datuk Seri Najib dibenarkan untuk serve sentence di rumah. Antara justifikasi Datuk Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri, bagi tahu kita tidak ada undang-undang untuk membenarkan perkara tersebut. Walaupun katalah kalau addendum itu ada, tapi undang-undang tak ada, kita tak boleh nak laksanakan kerana dia akan jadi presiden yang buruk. Jadi sekarang ini undang-undang itu diperkenalkan untuk nak melaksanakan perintah addendum. Itu bacaan saya lah. Tetapi takkanlah dalam ucapan belanjawan yang disaksikan oleh jutaan rakyat Malaysia dia nak sebut begitu. Dia mestilah sebut berkenaan dengan banyak orang dalam penjara itu kita yang kurang bahaya, tidak ada danger kepada komuniti, boleh ditempatkan ke rumah dan ini boleh menurunkan kos perbelanjaan kerajaan kerana penjara itu makan, minum, tanggungan, gaji, elektrik itu semua harus dibiaya oleh rakyat. Jadi tentunya justifikasinya adalah ini untuk mengurangkan kos kepada kerajaan. Tetapi hakikatnya kita tahu parti UMNO memang mendesak perkara ini dilaksanakan. Ada kumpulan besar dalam UMNO yang juga shareholder dalam kerajaan ni mahu Datuk Seri Najib menjalankan tahanan di rumah. Jadi tekanan itu sudah sampai ke PMX tentunya. Dan Datuk Seri Zahid juga ditekan dan juga memberi komitmen setiap kali ada Perhimpunan Agung UMNO memberitahu bahawa dia akan perjuangkan soal ini, soal bosku ini. Jadi tentunya kerajaan perlu memberi justifikasi mengapa perlu ada tahanan rumah ini. Dan justifikasi itu tidak boleh melibatkan bosku. Jadi justifikasi itu melibatkanlah perkara-perkara lain. Tapi kita sebagai rakyat Malaysia yang cakna politik, yang tahu tentang perkembangan politik, yang tahu juga tentang apa yang sedang berlaku dalam kerajaan perpaduan parti UMNO, permintaan-permintaan akar umbi UMNO dan sebagainya, kita tahulah desakan itu sudah sampai ke tahap di mana mereka nak melihat PMX bertindak. Paling kurang kenalkan RUU supaya Datuk Seri Najib boleh jadi macam Aung San Suu Kyi lah, lebih kurang house arrest. Dan house arrest ini biasalah apabila kita bukan dalam penjara, apabila kita di rumah walaupun kita so called arrested, tetapi yalah dia punya leniency itu lebih. Mungkin orang pun boleh datang. Tak tahulah, saya belum baca lah, RUU tu belum di table lagi, baru diumumkan begitu. Tapi apa yang UMNO mahukan adalah Datuk Seri Najib to be at least di rumah lah, accessible lah paling kurang. Itulah saya baca. RUU tahanan rumah ni akan dibentangkan tahun hadapan. Jadi buat masa sekarang ni memang kita tidak tahu butiran yang sangat terperinci. Tetapi berdasarkan pengumuman oleh Menteri Dalam Negeri ialah yang 20,000 tu ataupun sesiapa akta rang undang-undang itu akan memastikan bahawa ianya hanya akan melibatkan banduan yang telah melakukan jenayah yang kecil. Jadi petty thief, jenayah-jenayah yang kecil lah. Yeah. Saya tak rasa pengubahan wang sebanyak 42 juta ringgit untuk kes SRC ini sebagai satu undang-undang, satu masalah yang kecil tau. Yeah. It's not a small matter. Yeah, tidak. Jadi saya agak menarik lah untuk lihat bagaimana kerajaan akan cuba menjustifikasikan kalau mereka betul-betul menggunakan rang undang-undang ini untuk memastikan bahawa Najib dapat menjalankan hukuman beliau di rumah. Ya, ini berkenaan dengan ubah tianggul, Naim. Ubah tianggul ni bukan satu perkara baru dalam politik tanah air kita ni. Tapi yang penting rang undang-undang ini kena lulus dulu. Sama ada tianggul itu diubah ke tidak, itu hal lain. Tapi undang-undang perlu diluluskan dulu supaya kita tak boleh nak kata kita tak boleh laksanakan perintah addendum kerana tak ada undang-undang. Jadi paling kurang undang-undang lulus dulu. Sama ada 40 lebih juta di Songlap itu kesalahan besar ke kecil, itu kemudian ceritalah. Itu dia akan fikir justifikasi lain bagaimana nak keluarkan. Contohnya dia akan kata ini mantan Perdana Menteri, ini white collar crime, dia tak membahayakan orang awam, dia tak membunuh, dia tidak menembak, jadi buat apa kurung dia di dalam penjara, baik dia duduk rumah. Jadi itu mereka akan sediakan skrip, Naim jangan risau. Tapi yang perkara yang mereka perlukan sekarang adalah undang-undang ini harus diluluskan dahulu supaya at least
dibenarkanlah oleh law of the land untuk tahanan di rumah. Itu saja. Berkenaan dengan menggerakkan tiang gol ni lah, kita pergi kepada topik seterusnya, iaitu berkenaan dengan PTPTN. Ya. Jadi baru-baru ni, untuk siapa yang mengikuti isu berkenaan dengan PTPTN ni, boleh mungkin sudah bacalah kenyataan yang telah dibuat oleh Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, di mana beliau menyatakan bahawa agak sukar untuk kerajaan nak mansuhkan PTPTN kerana komitmen kerajaan yang sangat besar. Jadi of course bagi saya ada buat video pasal ni juga. Saya kata tak ada siapa minta pun untuk kerajaan hapuskan semua hutang PTPTN. Apa yang kita minta sekarang adalah untuk kerajaan tunaikan manifesto mereka sendiri, iaitu untuk bukan hapuskan hutang PTPTN bagi semua orang, tetapi hanya untuk golongan miskin. Dan bagi saya, golongan miskin ni yang betul-betul daif, betul-betul miskin, yang betul-betul terbeban dengan hutang, yang kita tahu memang gaji mereka sekarang pun gaji minima 1,500 ke 1,700 ke, masih tidak mencukupi untuk hidup. Mereka mungkin tidak perlu dibebankan dengan bayaran hutang. Dan salah satu lagi perkara yang telah sebut di dalam manifesto Pakatan Harapan adalah berkenaan dengan pembayaran PTPTN berdasarkan gaji. Dan permulaannya adalah RM4,000. Jadi bagi saya mungkin RM4,000 itu adalah satu jumlah yang sangat besar. Kalau kita nak tunggu semua graduan dapat RM4,000 baru bayar balik PTPTN, mungkin PTPTN akan menghadapi banyak masalah-masalah yang besar kerana tak dapat rolling duit tu. Tetapi bukankah kerajaan ini boleh sebenarnya start with small steps, gunakan langkah-langkah yang kecil dahulu, iaitu untuk memastikan bahawa gaji melebihi 2,000, 2,500, 2,200 sebelum mereka perlu untuk membayar PTPTN ini. Dan perkara ini sebenarnya bukan perkara yang rakyat telah minta, tetapi ini adalah perkara yang telah mereka janjikan. Jadi sekarang bila Perdana Menteri dan Menteri Kewangan adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebuah lambang, sebuah simbol ketua bagi Pakatan Harapan, sepatutnya beliau boleh untuk meneliti isu ni lebih mendalam dan memberikan kita solusi yang lebih baik daripada menyatakan bahawa agak sukar kerana komitmen kerajaan sangat besar. Ya. Pertamanya saya nak mulakan dengan tabung pendidikan PTPTN ni satu perkara yang penting. Kita perlu jaga PTPTN ni supaya PTPTN ni boleh membantu ramai lagi rakyat Malaysia selepas ini. Tetapi apabila kita sebut berkenaan dengan redistribution of wealth ni, saya juga bersetuju untuk PTPTN bayaran balik ini dimansuhkan kepada golongan yang betul-betul fakir, betul-betul daif, kerana mereka betul-betul tidak mampu, dan selalunya hutang-hutang mereka ini pun tidaklah tinggi kerana kebanyakan mereka hanya di universiti awam. Tetapi apa yang perkara lebih penting untuk PTPTN ini adalah PTPTN harus memastikan bahawa golongan yang well employed, gajinya stabil, gajinya besar, golongan ini tidak boleh lari daripada pembayaran balik. Kerana kalau golongan ini juga kita kecualikan ataupun kita benarkan mereka melengah-lengahkan pembayaran semula, kita akan efek generasi yang akan datang apabila mereka pula perlukan bantuan PTPTN untuk meneruskan pendidikan. Jadi dia dua perkara. Satu, betul, bantu yang betul daif. Nombor dua, jangan benarkan orang yang dah pinjam duit PTPTN, dah mendapat ijazah yang baik, dah bekerja di multinational company dan sebagainya, tetapi melengahkan masa dan melengahkan pembayaran balik. Itu perlu diawasi dan dipastikan supaya tidak berlaku, supaya paling kurang PTPTN ini mendapat balik sebahagian daripada pinjaman itu, dan at least dia ada continuity. Dan apabila satu hari kerajaan Malaysia ini mempunyai GDP yang lebih stabil, foreign direct investment yang lebih hebat, senang cerita kerajaan mempunyai duit yang lebih banyak, dan pada ketika itu mungkin kita boleh hapuskan hutang sedikit demi sedikit lah. Tapi buat masa ini the balance between the two itu harus kita capai lah. Berkenaan dengan isu PTPTN ni, setiap kali diulas saya akan senyum sedikit
Terutama sekali kenyataan ni datang daripada Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi. Jadi bagi saya beliau patut tanya Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Kerana beliau adalah expert ataupun profesional lah dari dalam subjek matter PTPTN ni. Kalau kita lihat dahulu dia sangat hebat untuk memperjuangkan isu PTPTN ni. Tapi sekarang ni kalau backup kerajaan okey lagi tau. Tapi yang ni total silence. Membisukan diri sepenuhnya. Jadi saya tak pasti sama ada tekanan daripada rakyat Malaysia terhadap beliau ni tidak mencukupi ataupun tahanan tu sudah hebat tapi beliau memang tak ada sebarang input berkenaan dengan isu ni. Apa pandangan saudara Haris? Timbalan Menteri Belia yang saudara Naim maksudkan ini dah lama berhenti untuk menyuarakan isu-isu anak muda. Khususnya isu-isu berkenaan dengan pendidikan tinggi, berkenaan dengan mahasiswa dan sebagainya, kerana beliau tahu apa saja beliau katakan hari ini benda tu akan backfire. Kerana kita mengenali sosok ini daripada dulu, kita tahu bahawa semua positioning dan stance yang dia ambil adalah populis semata-mata. Jadi sekarang ini apabila diberi kuasa, apabila di dalam kerajaan presidennya adalah Perdana Menteri, dan perkara-perkara yang dia laungkan dulu untuk mendapat sokongan tidak dapat dilaksanakan hari ini, saya rasa ada yang menasihati dia untuk lebih baik kau diam daripada kau bercakap. Sebab nanti kalau kau bercakap, orang akan bandingkan dengan kenyataan sebelum dapat kuasa, dia akan jadi masalah lebih besar. Jadi sebab itu sekarang ini dia fokus menjadi eksekutif saja, bukan lagi pembawa suara anak muda. Itu dah lama dah. Sebab tu kita melihat bahawa dia nak posisikan diri dia sebagai saya eksekutif. Jadi takkan saya nak bawa suara. Dan itu bercanggah dengan jawatannya dalam parti, iaitu Ketua Sayap. Sepatutnya Ketua Sayap ini lantang membawa suara anak muda. Tetapi malangnya beliau telah tersepit dengan janji lama dan sekarang ini telah mendapat kuasa dan terbukti janji-janji itu hanya tinggal janji. Itulah bagi saya dia sangat drastik sekali kerana dulu mula-mula mereka mula dengan pendidikan percuma tau. Lepas tu mereka kata nak hapuskan PTPTN, hapuskan total. Betul. Lepas tu manifesto baru-baru ni lebih realistik, iaitu itulah seperti saya sebut tadi, iaitu gaji RM4,000 baru bayar ataupun dan juga menghapuskan hutang bagi yang betul-betul miskin. Tapi sekarang ni di dalam belanjawan ni tak ada langsung sebut pasal PTPTN. Jadi itu adalah salah satu perkara yang saya rasa kerajaan patutnya boleh tambah baiklah di dalam perbelanjaan ini kalau kita nak lihat kepada redistribution. Jadi mungkin itu salah satu aspek yang kita perlu lihat kerana pendidikan sangat penting bagi negara ini, terutama untuk masa depan negara ini. Jadi apa pandangan saudara Haris pula berkenaan dengan perkara-perkara yang boleh ditambah baik untuk belanjawan ni? Apakah idea-idea baru, apakah perkara-perkara yang perlu kerajaan fokuskan? Adakah ianya lebih akan bajet untuk belanjawan untuk pembangunan, kurangkan kos operasi, subsidi ni mungkin perlu tarik lebih banyak lagi, perlu bagi lebih banyak lagi. Jadi apa pandangan saudara Haris daripada segi konsep, daripada segi makro? Okey. Ada 2-3 perkara yang penting tapi belum selesai. Dan perkara-perkara ini melibatkan kewangan. Contohnya perkara berkenaan dengan kontrak, doktor-doktor kontrak, hartal dan sebagainya. Benda ni masalah paling besar adalah kewangan. Dan tidak disentuh langsung dan tidak ada perancangan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi ini yang saya rasa perlu diberi tumpuan khusus kerana doktor ini penting. Kita tidak mampu untuk ada masalah brain drain yang lebih teruk daripada hari ini. Jadi itu satu perkara. Perkara kedua saya rasa berkenaan dengan institusi-institusi. Kita ada banyak perkara yang perlu dilihat semula. Contohnya polis, ketenteraan dan sebagainya. Kerana kita perlu angkat martabat polis, tentera dan juga badan-badan beruniform lain supaya kita boleh mengurangkan rasuah dan sebagainya. Dan ini juga belum ada mekanisme jelas bagaimana kita nak mantapkan lagi badan-badan beruniform di Malaysia. Selebihnya mungkin kita boleh bicara berkenaan dengan kualiti fasiliti-fasiliti sukan.
ini menjadi satu topik yang hangat kerana Malaysia sampai hari ini belum lagi menang satu pingat emas dalam kejohanan Olimpik. Negara-negara jiran banyak yang dah menang. Dan fasiliti sukan banyak kali menjadi bahan bualan. Kononnya outdated, padang bola sepak kita pun selalu dapat kritikan daripada luar, dan Tengku Mahkota Johor juga selalu tekankan berkenaan dengan kualiti padang dan sebagainya. Jadi mungkin perkara ini juga absent dalam bajet yang bagi saya penting untuk kelestarian dan juga kemantapan negara ini secara umum lah. Daripada aspek Parti Bersatu pula, bagi saudara Haris lah, apakah naratif yang sekarang ini sedang dimainkan oleh Parti Bersatu ataupun yang perlu dimainkan oleh Parti Bersatu berkenaan dengan belanjawan ni? Adakah pembangkang akan tolak sepenuhnya? Adakah kerajaan akan kata yang ni kita boleh terima, yang itu tidak boleh? Apa naratif yang saudara Haris rasa akan ataupun sedang dimainkan oleh Parti Bersatu? Ya, kalau kita lihat perbahasan daripada Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin, beliau mengingatkan kerajaan supaya jangan menjadi kerajaan seperti lembu kenyang dan tidak benar-benar faham kesusahan yang berada di bawah. Jadi saya dapat gambarkan bahawa Perikatan Nasional dan Bersatu merasakan bahawa lebih banyak bantuan ataupun inisiatif diperkenalkan supaya kos sara hidup di bawah ini lebih terkawal, supaya kualiti hidup rakyat ini lebih baik daripada hari ini. Saya rasa itu angle utama yang Perikatan Nasional akan bawa ke dalam parlimen. Tetapi tentunya kita mempunyai jawatan kuasa portfolio. Mereka akan membicarakan dengan lebih spesifik berkenaan dengan pendidikan, berkenaan dengan sukan, berkenaan dengan sosioekonomi dengan lebih mendalam. Tetapi secara dasarnya kita nak ingatkan kerajaan, jangan jadi kerajaan lembu kenyang, jangan merasakan bahawa rakyat ini sejahtera dan semuanya stabil di bawah. Juga perlu tahu bahawa lebih banyak bantuan ataupun inisiatif untuk mengurangkan kos sara hidup itu harus diperkenalkan. Okey, baik. Tumpukan kepada kos sara hidup lah kebanyakannya. Berkata tentang Parti Bersatu ataupun nama panjangnya Parti Peribumi Bersatu Malaysia, sekarang ni saya pasti ramai yang sudah maklum bahawa Parti Bersatu sekarang ini sedang menjalankan sebuah pemilihan parti. Dan di dalam pemilihan parti ini, untuk Parti Peribumi Bersatu Malaysia dia agak unik. Kerana baru-baru ini telah diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa mereka akan buat satu pelan kompromi. Jadi pelan kompromi ini adalah untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri kekal sebagai presiden. Datuk Seri Hamzah Zainuddin sebelum ini Setiausaha Agong akan naik memegang portfolio timbalan presiden, dan naib pula akan diisi oleh YB Razijidin, YB Ronald Kiandi, dan juga YB Faizal Azumo, ataupun lebih dikenali sebagai Peja, yang sebelum ini memegang portfolio timbalan presiden. Tetapi baru-baru ini kita dikejutkan dengan kemasukan dua lagi calon untuk jawatan naib presiden, iaitu Ketua Penerangan Bersatu Razali, dan juga Rafiq Abdullah. Jadi apa pandangan Haris berkenaan dengan kemasukan dua calon baru ini? Adakah ini bermakna pelan kompromi Tan Sri Muhyiddin Yassin telah gagal, ataupun adakah ini sebuah perkara yang memang sudah dirancangkan daripada awal, ataupun adakah ini bermaksud ini hanyalah salah satu aspek demokrasi di dalam Parti Peribumi Bersatu Malaysia, walaupun Presiden telah mengeluarkan kata kompromi, tetapi ahli-ahli masih bebas untuk bertanding jawatan yang mereka ingini. Okey, berkenaan dengan pelan kompromi, agak menyeluruh perkara yang Naim sebut tu. Cuma ada lagi satu yang tertinggal. Datuk Seri Azmin Ali akan menjadi Setiausaha Agong Parti menggantikan Datuk Seri Hamzah Zainuddin.
Jadi pelan kompromi itu sebenarnya untuk memastikan bahawa parti ini tidak berpecah, untuk memastikan bahawa semua pemimpin-pemimpin kanan parti mempunyai peranan yang boleh dimainkan di peringkat tertinggi parti supaya parti ini kuat dan supaya parti ini boleh menghadapi PRU dengan tim yang sangat kukuh lah. Jadi seperti yang Naim sebut, sebenarnya ada 3 lagi calon naib presiden yang tawarkan diri. Satu, Datuk Razali Idris, Ketua Penerangan dan juga Pengurusi Bersatu Terengganu, YB Rafiq, Ahli Majlis Pimpinan Tinggi Parti, dan juga Saudara Aziz, Ketua Bahagian Batu Kawan. Ini tidak bermakna mereka melanggar arahan Presiden dan sebagainya. Ini membuktikan bahawa demokrasi dalam bersatu ini subur. Pertandingan itu dibenarkan. Cuma Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Presiden, beliau telah diminta oleh Majlis Pimpinan Tinggi untuk memikirkan satu solusi di mana kita perlu accommodate semua pemimpin-pemimpin kanan parti supaya tidak berlaku pertembungan berat, kerana kita sekarang ini perlu fokus kepada pemantapan parti. Jadi Tan Sri Muhyiddin pun telah memikirkan dan telah membentangkan formula beliau. Tidak semestinya itu satu arahan yang semua wajib patuh, kerana parti ini mempunyai demokrasinya tersendiri dan pemilihan dijalankan. Dan untuk jawatan-jawatan lain pun bukan tidak boleh bertanding, boleh. Cuma jawatan-jawatan itu mereka itu telah menang tanpa pertandingan. Contohnya Tan Sri Muhyiddin juga perlu isi borang pencalonan menjadi presiden. Tan Hamzah juga, dan juga Datuk Seri Faizal Azumu dan sebagainya. Cuma untuk presiden dan timbalan presiden, mereka telah menang tanpa bertanding. Maknanya tidak ada orang lain yang mencabar mereka. Tetapi untuk naik presiden ada lagi 3, dan seperti biasa perkara itu akan diserahkan kepada perwakilan. Pada 2 hari bulan November, perwakilan seluruh Malaysia akan memilih siapa yang mereka nak pilih di kalangan 6 orang naik presiden itu. Mereka juga akan factor in semua perkara, dan juga selain daripada itu mereka harus memilih ahli majlis pimpinan tinggi 20 orang di kalangan 80 yang menawarkan perkhidmatan mereka lah. Yeah. Pemilihan yang sangat rancak, dan di belah Armada pula, Saudara Haris sendiri bertanding sebagai ahli jawatan kuasa nasional. Betul, untuk Armada. Ada berapa calon? 44. Jadi ada 15 jawatan. 15 jawatan. So di antara 44 tu, siapa yang 15 mempunyai undi paling banyak pegang jawatan tu lah. Betul. Jadi Saudara Haris, apa pelan dan perancangan Saudara Haris jika menang jawatan tersebut? Dan saya pasti Saudara Haris sebenarnya pernah memegang jawatan Exco sebelum ini. Betul. Untuk satu penggal. Jadi apakah pelan untuk second term ini? Okey. Sebagai konteks, saya menawarkan diri sebagai calon ahli jawatan kuasa Armada Bersatu Malaysia. Macam Naim sebut, ada 15 ahli jawatan kuasa yang akan dipilih pada 26 hari bulan Oktober. Dan betul, saya telah menjawat jawatan ini sebagai Exco Armada Bersatu Malaysia lantikan Ketua Armada Nasional selama sepenggal. Dan kali ini saya menawarkan diri untuk diberi mandat daripada perwakilan. Sekiranya menang, seperti yang saya bagi tahu, jawatan ini adalah jawatan ahli jawatan kuasa, dan kita akan mempunyai seorang ketua armada dan naib ketua armada. Mereka akan menentukan direction sayap dan perkara-perkara yang perlu dimantapkan dan sebagainya. Tetapi secara peribadi, saya sekiranya berjaya menang, diberikan mandat untuk berada di dalam kepimpinan nasional, saya akan beri tumpuan kepada soal perkaderan, soal latihan, soal ucapan awam, dan soal pilihan raya khususnya untuk armada. Kerana alhamdulillah saya mempunyai pengalaman menjadi calon dan mempunyai pengalaman dalam kerajaan, dan saya rasa parti baru seperti Bersatu ini perlu ada satu perkaderan dan latihan yang cukup komprehensif. Kerana akar umbi ahli Bersatu perlu tahu mengapa mereka ada dalam Bersatu. Mengapa mereka menjadi ahli armada. Dan sekarang ini, parti ini tidak ada kuasa. Dan kenapa kita harus teruskan perjuangan. Dan perkara-perkara ini harus diterapkan melalui latihan dan perkaderan.
Jadi saya sangat-sangat berharap bahawa Ketua Armada selepas ini akan memainkan peranan dan tanggungjawab yang besar untuk make sure kita mempunyai pekadiran yang hebat, latihan yang hebat, dan di situ kita boleh melatih lebih ramai ahli armada dan kita boleh kenal pasti talent, dan selepas itu kita boleh bincang soal kerusi, soal calon dan soal bagaimana kita nak promote Parti Bersatu ni kepada masyarakat. Kerana sebagai sayap pemuda dalam parti ini, kita perlu pastikan bahawa Parti Bersatu ini tidak ketinggalan zaman. Parti Bersatu ini masih relevan dan ikut peredaran zaman. Jadi yang sayap pemuda inilah harus memberikan gambaran sebenar di luar ini kepada kepimpinan. Jadi itu antara perkara yang saya rasa penting yang harus dimainkan oleh sayap armada. Tentunya sayap armada ini adalah golongan pekerja parti, harus berada di barisan hadapan, harus berani, harus vokal seperti Naim yang melawan isu-isu yang Naim rasa tak betul hampir hari-hari. Dan saya melihat Parti Bersatu, khususnya sayap armada, harus ke depan lagi dari segi itu. Ada beberapa suara lah, Ya. terutama daripada media ataupun golongan media, di mana mereka kata pertandingan armada ini adalah sebuah pertandingan proksi. Jadi mereka kata ada satu tim A, ada satu tim B berpaksikan kepada salah satu daripada figura-figura tertinggi parti. Jadi apa pandangan saudara Haris secara peribadi berkenaan dengan perkara ini? Adakah perkara itu benar ataupun tidak? Tidak, kerana ada sebab saya kata tidak. Itulah sebabnya Tan Sri Muhyiddin adakan plan kompromi untuk memastikan bahawa suhu pemilihan Parti Bersatu ini diturunkan. Datuk Seri Hamzah Zainuddin menang tanpa bertanding. Datuk Seri Azmin Ali juga akan dilantik sebagai Setiausaha Agung. Sekaligus proxy war ini tidak wujud. Cuma calon Ketua Armada 01 YB Hilman Idaham merupakan setiausaha politik kepada Datuk Seri Azmin Ali di Kementerian MITI dan juga Ahli Wali Ekonomi. Jadi mungkin kerana itu orang gambarkan bahawa ini proksi Azmin, tapi tidak. Hilman juga adalah seorang politician dan beliau juga mempunyai pandangan dan juga peranan yang boleh dimainkan dalam armada. Jadi beliau menawarkan perkhidmatan beliau untuk menerajui armada, dan itu tidak ada kaitan dengan pemimpin-pemimpin lain kerana beliau juga adalah individu tersendiri, tidak dibayangi oleh pemimpin-pemimpin lain. Okey, jadi jika saya fahamilah konteks politik di dalam armada sekarang ni ada dua pasukan. Ya. Dan saudara Haris berada di dalam sebuah pasukan yang sama dengan YB Hilman. Betul. Seperti disebutkan tadi. Jadi sebenarnya memandangkan YB Hilman tak dapat bersama kita pada malam ini, perancangan awal adalah untuk beliau bersama. Jadi apakah sebab-sebab yang menyebabkan saudara Haris memilih untuk berada di dalam tim A ni? Baik. Pasukan ini ataupun barisan ini dinamakan Armada Untuk Semua. Kerana antara perkara penting yang saya pertimbangkan adalah apa yang ingin dibawa oleh kedua-dua calon, YB Hilman dan juga saudara Zahin. Jadi perkara yang YB Hilman nak bawa itu jelas, dan sebab itu kumpulan itu dinamakan Armada Untuk Semua, kerana antara paksi utama adalah inclusivity yang ingin dibawakan. Maksudnya armada ini perlu inklusif. Tidak kira latar belakang politik, jalur politik dan sebagainya sebelum-sebelum ini. Apabila kita dah dalam Parti Bersatu sekarang, semua harus digarap. Kita harus jadi inklusif. Jadi itu yang YB Hilman nak bawa, dan itu menarik perhatian saya kerana saya merasakan bahawa itu penting dan nampak beliau serius untuk memperjuangkan perkara itu. Dan perkara kedua adalah soal unity, kerana armada ini harus utuh united even selepas 26 hari bulan ini.
kerana kita tidak ada masa untuk nak berpecah, lepas tu nak memujuk, kerana selepas ini beberapa siri pilihan raya akan menyusuli. PRN Melaka, lepas tu PRN Johor, Sarawak pun akan buat awal, dan selepas itu PRU. Jadi kalau sayap ini berpecah dan sayap ini tidak united, dia akan menjadi susah. Jadi itu juga saya nampak YB Hilman bertegas untuk mempertahankan soal unity. Dan seterusnya, Naim, ini berkenaan dengan testament politik armada yang ditulis oleh Hilman Idham ini. Dalam testament politik armada ini, dia menyenaraikan semua prinsip-prinsip dan agenda-agenda beliau sekiranya dipilih. Dan satu perkara yang saya suka, kerana YB Hilman ni apabila dia turun bawah berkempen di lapangan, dia kata, saya punya janji, saya punya manifesto yang saya ucapkan pada hari pidato penerimaan pencalonan, pada hari beliau disahkan sebagai calon ketua armada, semuanya terbuku di sini. Semua janji, semua manifesto, semua prinsip asas, semua terbuku. Dan dia kata, sekiranya dalam tempoh pentadbiran beliau, dia tidak melaksanakan perkara-perkara tersebut, dia benarkan kita untuk baling buku ni kat muka dia. Maksudnya, saya melihat bahawa pemimpin ini serius tentang janji-janjinya. Dan dia merasakan bahawa perkara ini harus dibukukan, direkodkan supaya kita boleh semak sama ada betul ke tidak perkara-perkara yang dijanjikan ini dibuat. Dan bagi saya itulah janji yang mempunyai lebih makna daripada janji hanya bercakap. Kerana apabila janji hanya bercakap, kita nak hold orang itu accountable pun susah. Seperti Naim sebut tentang manifesto tadilah. Tapi kali ini saya melihat bahawa di antara dua calon, YB Hilman berani membukukan, dan buku ini diedar kepada semua perwakilan armada seluruh Malaysia ketika program jelajah. Jadi semua orang akan tahu apa yang dijanjikan. Dan itu bagi saya satu perkara yang agak menarik kerana kita boleh hold dia accountable. Gitu. Okey, baik. Terima kasih atas penjelasan itu. Jadi buku ni mungkin boleh didapatkan di mana-mana. Kita ada soft copy juga buku ni. Nanti saya boleh edarkan kepada Naim dan Naim boleh hantar kepada sesiapa yang nak baca. Okey. Untuk konteks kepada semua penonton di luar, saya juga ada jemput rakan-rakan armada daripada semua pihak. Ada yang tidak berpihak kepada mana-mana pasukan, ada yang berpihak kepada pasukan yang satu lagi yang tidak bersama dengan saudara Haris dan YB Hilman, tetapi memandangkan mereka tidak dapat untuk hadir pada malam ini, jadi kita tidak dapat untuk mengupas idea-idea ataupun visi-visi mereka berkenaan dengan pemilihan kali ini. Jadi itu tidak mengapa, mungkin kita boleh adakan pada sesi yang akan datang, tapi sebenarnya hari pengundian bila? 26 hari bulan 10. Sabtu. Ya. Sabtu, jadi mungkin tak sempat lah kot. Video ni pun mungkin akan dikeluarkan pada hari Jumaat. Ya. Okey. Jadi saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Haris kerana dapat untuk bersama hadir dengan kita pada malam ini untuk membincang ke pelbagai perkara, bukan sahaja berkenaan dengan pemilihan parti tetapi juga berkenaan dengan perkara-perkara yang penting bagi golongan muda, bagi golongan kurang upaya, bagi golongan yang daif, dan juga pelbagai idea telah dilontarkan bagi kerajaan. Kerajaan dan kebanyakan daripada idea itu idea-idea yang membina lah. Kita bukan sahaja mengkritik tetapi memberi kerajaan idea-idea ataupun memberitahu mereka di mana silap mereka supaya mereka boleh perbetulkan satu hari nanti. Jadi saya ingin ucapkan selamat berjaya kepada saudara Haris atas pemilihan yang akan datang nanti. Saya ada satu benda nak tambah. Boleh. Kerana saya tak boleh akhiri podcast ini tanpa promosi sedikit lah pasukan saya untuk pemilihan bersatu yang akan datang. Kami menawarkan pengurusi tetap, timbalan pengurusi tetap, ketua armada, naib ketua armada dan 11 ahli jawatan kuasa armada Malaysia. Jadi nombor kami semua kecil-kecil. Pengurusi tetap 01, timbalan pengurusi tetap juga 01, ketua armada 01, naib ketua armada 01, ahli jawatan kuasa armada 1 sampai 11. Jadi itu barisan kami.
Kadang-kadang orang tanya, kenapa barisan korang ni nombor calon semua kecil-kecil? 1, 2, 3, Exco pun sampai 11. Kerana nombor calon ini, Naim, diberikan berdasarkan pukul berapa you sampai ke pejabat itu untuk menyerahkan borang. Jadi kami yang berdisiplin ini telah bangun awal jam 7.30 pagi sampai ke pintu headquarters 8.40 pagi. Pendaftaran buka 9 pagi, terus sekumpulan sudah hantar borang. Jadi dia ikut ranking, dia ikut masa. Dan sebab itu kami dapat nombor kecil-kecil. Saya calon 01 Exco Armada, jadi jangan lupa untuk bantu ketika mengundi kepada perwakilan-perwakilan Armada. Jadi bukan soal kau tim dan sebagainya, kerana kita berdisiplin. Datang awal, bangun pagi, hantar borang awal, sebab itulah nombor kita kecil. Jadi bukan saja soal disiplin ini kita cerita kita nak buat, tapi kita dah pun tunjukkan ketika hari penghantaran borang. Jadi sebab itu saya harap perwakilan Armada boleh mempertimbangkan untuk memberi undi kepada seluruh jawatan kuasa yang kami tawarkan. Okey, terima kasih lagi sekali saudara Haris, seorang yang sangat berdisiplin. Saya harap sekiranya menang akan terus berdisiplin lah di dalam menggerakkan parti. Sebenarnya pada hari pencalonan tu pun saya ada juga, saya kurang berdisiplin. Saya rasa saya datang mungkin paling lambat. Tapi malangnya keahlian saya telah dilucutkan sebelum dapat untuk bertanding, dilucutkan 2 hari sebelum penamaan calon untuk pemilihan kali ini, tetapi saya reda, saya terima keputusan kepimpinan parti, dan daripada luar parti ini saya ucapkan semoga berjaya kepada semua calon-calon yang bertanding di semua peringkat lah, sama ada di peringkat nasional, di peringkat negeri, di peringkat bahagian ataupun di peringkat cawangan. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana mendengar. Waalaikumsalam. Terima kasih.